pucuk lapau delima batu ana sembilan di tapak tangan walaupun jauh beri batu jauh di mata di hati jangan kirilah jalan, kanan pun jalan, samalah tengah pohon mengkudu. Kirimlah jangan, pesan pun jangan, samalah sama menanggung rindu.
lagi pro uro kan masa aduh inung dinung kesnung jerbau dalam ia melakukan kisah bagi cerita kisah keperkataan ini dari sini barang sekejap maka nak timbul tersebut dari dalam negeri terlipu barat. Pada masa sekarang ini ada seorang putera raja yang bernama Sakti Kencana. Pada masa sekarang duduk termenu-menu seorang diri, seorang nyawa di anjung istana. Memikirkan nasib diri setelah bertahun-tahun meninggalkan negeri serta bonda. Nikah kahwin dengan Puteri Ratna Dawi yang cantik paras seelok rupa. Tinggi tak gayung, rendah tak renek, gemuk tak besar. Tinggallah ia di negeri ayahanda mertua. Tidak pernah sama sekali menjenguk bonda di negeri Petala Timur. Siang berganti malam, malam berganti siang. Teringat kepada bonda kesayangan bukan alang kepalang. Nak fikir tak kena, nak gamuk tak dapat. Lalu di sini nak memanggil akan isteri tersayang. Istrinya yang bernama Tuan Puteri Ratna Dewi.
nak buat kira akal bicara pada masa sekarang ini. Rasa rindu yang teramat sangat, yang sudah tidak terubat lagi. Lagu dipanggil adanya Tuan Puteri Ratna Dewi antara kesorang. Kalau begitu ya, adindaku Tuan Puteri Ratna Dewi ni adik. Kasih saya abang. Sila masuk menghadap abang ni adik. Apa sebab abe panggil adik antara sore ni abe? Hak ni beginilah adik. Adindaku lah antara keseorang. Kalau tidak silap perhitungan abang antara kita berdua ni sudah lama dah abang meninggalkan negeri Serta Bondo ni adik. Jatuh pada hari ni, masa sekarang ni, rasa teringatlah abang pada negeri Serta Bondo. Tidak tertahan lagi adindaku. Balah mana adinda setuju atau tidak sekiranya kita balik ke negeri Petala Timur berjumpa dengan Bondo? Abe kasih saya adik antara kosore. Bukan ke adik ni isteri kepada diri abe. Selama adik menjadi isteri abe, adik cukup bahagianya lah abe. Kalau putih kata abe, putihlah kata adik. Kalau hitam kata abe, hitamlah kata adik. Adik mengikut saja apa kehendak abe. Kalau begitulah adindaku. Beginilah kita pergi menghadap pada ke ayahanda supaya dia memberi izin kita balik ke negeri menghadap Bondo di negeri Petala Timur ni adik. Silalah abe. Melainkan sakti kencana bersama dengan Puteri Ratna Dewi disenak berjalan menuju ke Balai Rong, Balai Persiban Agung nak menghadap paduka ayahanda pada masa sekarang ini. Belajar adik, belajar berfikir. Fikir dalam hati adik, gamuk dalam dada, gamuk dalam dada. Adik seorang semanyu abang ni adik. Adik setelah menghadap paduka ayahanda di Balarung Balai Persimbangan Agung, sakti kencana belayarlah dengan istrinya dengan Jom Suluk bersama pengasuh
wak nahoda serta inang pengasuh yang ramai-ramai menuju ke negeri Petala Timur. Asmara bertemu, hati pun menyatu, tak terucap bahagia. Di matamu terpancar kejujuran, kurnia buat diriku, bawa daku ke ujung palayu, mendekap asmara, mengejar bahagia. Selamanya cinta ini ku abadikan hanya untukmu, kekalah bertata. Duhai riwayat sukma, Karena cintaku satu, ini sumpah setiaku. Tanpa dirimu dunia ku seduh. Berjanjilah sesungguhnya kekasih, inilah awal dan akhir. Selagi nafas ini ku hela, kita akan berdua. Kita akan bersama. Akulah yang digelaji tesan juja antara panah dari dalam hati, gamuk dari dalam dados tiore menumbuk alu dua menega. Apa bala dengan jentaka masuk awas aku tanpa kebenaran, maka baik setepat aku nak menilik tengok apa yang berlaku di teluk mati angin pula mati angin. Rupanya Jun Suluk masuk ke kawasan aku tanpa kebenaran. Kalau tidak silap pandanganku, itu Jun Suluk kepunyaan sakti kencana.
Ada pula Tuan Puteri Ratna Dewi. Omu. Comel molek tidak alang kepala. Kulit putih keemasan. Pipi pauh dilayar hidung kala deracu. Dagu madu tergantung. Rambut ekor maya Ratna Dewi. Kalau jadi bini aku, sempurna Ratna, tidur jenera mandi basah, selimut lindu. Tapi malam mana? Ke atas jong supaya semua atas jong selok akan pesen. Lalu aku kira naik ke atas jong dan ambil buat lari Ratna Dewi. Maka baik sendepak aku jinsan ancan jodoh sore nak tiup pula pada masa ini. Demikianlah tadi sedutan persembahan daripada Gamelan Gemegangsa dan Wayang Sakti. Meneruskan acara, majlis mempersilakan panel kita pada petang ini untuk memperjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan program Wayang Sakti dan juga Gamelan Gemegangsa. Majlis mempersilakan ahli panel untuk duduk di barisan hadapan. Mempersilakan yang berusaha Encik Zaifri Husin, Timbalan Ketua Pengarah Artistik Istana Budaya, Encik Muhammad Yazid Zakaria, Pengarah Muzik dan Konduktor Orkestra Tradisional Malaysia, Encik Muhammad Kamaruzzaman Taib, Pengarah Persembahan dan Penulis Skrip bagi Wayang Sakti, Encik Muhammad Suhaimi Ibrahim, Dalang kepada Wayang Sakti, Puan Zamzuriah Zahari, Dalang Wanita merangkap watak Puteri Ratna Dewi bagi Wayang Sakti, Puan Wan Salmah Wan Sulaiman yang merupakan tokoh gamelan dan penyanyi bagi program Gamelan Gemegangsa, dan mempersilakan juga Encik Mahathir yang merupakan pengarah bagi multimedia Wayang Sakti. Dipersilakan. Majlis sidang media akan dimulakan
dengan menjemput Yang Berusaha Encik Zaifri Husin, Timbalan Ketua Pengarah Artistik, bagi menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Yang Berusaha Encik Muhammad Yazid Zakaria, Pengarah Muzik dan Konduktor Orkestra Tradisional Malaysia. Encik Muhammad Kamaruzzaman Taib sebagai pengarah dan penulis skrip bagi Wayang Sakti. Encik Muhammad Suhaimi Ibrahim, Tok Dalang kita, Tok Dalang untuk Wayang Sakti. Puan Zamzuriah Zahari selaku dalang wanita, juga membawa watak Putri Ratna Dewi. Encik Kamrul Baisah sebagai watak Jin Hitam Sang Dujau. Dia di belakang sana. Yang tadi tu buat watak raksasa kat situ. Puan Wan Salmah Wan Sulaiman, seorang tokoh gamelan. Kita beri tepukan kerana dia sanggup datang daripada Kuala Terengganu, datang ke sini untuk bersama-sama dengan kita semua pada hari ini. Seorang tokoh seni budaya, penerima anugerah tokoh seni budaya Negeri Terengganu, juga tokoh gamelan yang dihormati dan disegani. Ya. Rakan-rakan media, warga Istana Budaya, kumpulan asuhan seni, kumpulan-kumpulan persembahan di sini, juga di sebelah saya ni Cik Mahathir, ya, yang selalu berurusan dengan saya, seorang pakar dalam bidang ni, dalam bidang multimedia yang kita nak highlightkan, ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah dan kepada semua yang hadir, rakan media yang hadir pada hari ini, kerana sudi memberi sokongan kepada Istana Budaya yang tidak berbelah bagi, ya, sejak konsert kita yang dah lepas, iaitu konsert rentak kita oleh kumpulan Orkestra Tradisional Malaysia, konsert bersama bintang Orkestra Simfoni Kebangsaan dengan bintangnya Misha, ya, baru-baru ini juga konsert patriotik oleh Orkestra Simfoni Kebangsaan. Kita telah mendapat sambutan yang hangat hasil daripada sokongan semua pihak, terutama pihak media yang telah mewawarkan program-program tersebut, ya. Jadi kita ucapkan terima kasih tak terhingga kerana sokongan tersebut. Jadi untuk penutup pada tahun ini, jadi Istana Budaya berhasrat untuk membuat persembahan, iaitu persembahan berjudul Gemegangsa pada 27 dan 28 November dan Wayang Sakti pada 19 dan 20 November. Jadi kedua-duanya adalah di bawah Orkestra Tradisional Malaysia. Jadi dua program utama ini. Kalau kita lihat tadi program Wayang Sakti, ya, Wayang Sakti ni pada peringkat awal sebenarnya apa yang saya hasratkan hari itu pada peringkat awal ialah gabungan yang melibatkan empat wayang, iaitu wayang kulit Kelantan, wayang kulit Purwo Johor, wayang Wong Johor, juga wayang Kedah. Tetapi kerana pada ketika itu kita agak sibuk, kerana kita tak tahu kita boleh buat pementasan ke tak boleh, sehinggalah di saat-saat akhir kita boleh buat pementasan dan Cik Yazid beritahu saya nampaknya boleh satu wayang sajalah, kata dia. Tak dapat 4 wayang, kata dia. Jadi wayang yang kita akan buat itu ialah wayang kulit Kelantan yang tuan-tuan saksikan tadi, ya. Wayang kulit Kelantan, tetapi istimewanya ialah buat pertama kalinya di Malaysia, tapi di dunia ini saya tak pasti, di Malaysia wayang kulit Kelantan dimainkan, diiringi oleh orkestra Tradisional Malaysia. Jadi saya ingat itu satu perkara yang tak pernah lagi dibuat. Jadi dilaksanakan di Istana Budaya. Oh, saya nampak rakan saya di sana, Encik Muhammad Azlan, ya. Selamat datang Encik Muhammad Azlan. Tadi dia ada mesyuarat penting tadi. Saya kata tolonglah datang juga sekejap pun jadilah. Saya kata Encik Azlan di sana, TKP Timbalan Ketua Pengarah Operasi, ya. Selamat datang Encik Azlan. Jadi untuk yang ini dia banyak sangat cabaran ni, wayang ni. Satu dari 4 jadi satu. Keduanya tok dalang dia.
Tok Dalang sebenarnya, Tok Dalang itu ialah pemuzik kami, Cik Roslan. Tetapi di saat-saat akhir minggu lepas Cik Aziz, tiba-tiba sakit. Dan masih di hospital lagi dia. Masih di hospital. Dan Cik Kem pun dah risau dah. Macam mana ni? Macam mana nak buat? Jadi kami telah cari pengganti dia, iaitu Cik Suhaimi, seorang tokoh juga yang terkenal yang tak kurang hebatnya ya dalam perdalangan. Dan saya ingat di Barat lagi hebat lagi ya. Tok juara beberapa tahun juara terbaik ya. Betul lah Cik Suhaimi, betul lah? Begitulah. Jadi kita nak memaparkan yang terhebat untuk penonton-penonton akan datang. Tetapi dalam kehebatan itu kita ada Cik Kamaruzaman di sini sebagai pengarahnya, kita lah jemput dia sebagai pengarah. Lepas tu skrip tulis, lepas tu bentang kat kita bega jalan cerita ni. Lepas tu kita mesyok berkali-kali sehinggalah kita dapat hasilnya nanti, hasil yang sekarang ini yang kita dah kompres semuanya Cik Kem ya. Begitu juga dengan Cik Mahathir. Kita dah usahakan dengan visual yang nanti yang kita akan yang para wartawan lihat tadi ialah hasil usaha yang telah diusahakan oleh Cik Mahathir ya. Cik Mahathir juga yang lain-lain. Jadi saya rasa ini satu pengalaman baru. Semasa pertama kali mereka bentang kepada saya sangat teruja lah. Semasa tu ditunjuk kat saya bagaimana kita boleh buat macam kita lihat tadi watak raksasa kat sana, bagaimana watak raksasa bergerak, bagaimana visual yang keluar di sini. Jadi untuk persembahan kali ini saya rasa apa kita jual bukan wayang kulit Kelantan itu saja, tetapi wayang kulit dengan teknologi baru yang kita suntik, yang pertama kali dipentaskan supaya ia dapat dinikmati dan orang muda dapat datang. Dan bukan wayang kulit biasa yang kita tengok dekat bangsal-bangsal, tetapi gabungan pelbagai yang kita dah letak di situ ya. Jadi kita ada di situ, kita ada animasinya, kita ada motion capture-nya, kita ada virtual reality-nya. Saya rasa dia dapat meninggalkan efek visual secara reality kepada penonton nanti. Jadi itulah saya kata nak jual produknya katanya memang hebat sungguh. Bukan saja jalan ceritanya, Cik Kem penulis lirik yang hebat, kita paksa dia tulis skrip yang hebat. Kita nak tulis kalau tak hebat tanya dia. Kenapa tak hebat? Kalau Tok Dalang tak hebat, asyik juara je. Kita nak juara juga Tok Dalang kali ni. Yang ujung tu Puan Zamzuriah, siapa tak kenal Puan Zamzuriah dalam bidang Mak Yong, dalam bidang macam-macam lah dia ni. Sebut sajalah pakar seni tari semua. Tadi pun kita pinjam suara dia kejap. Suara dia nyanyi. Okay. Jadi itulah tentang sepintas lalu ya, tentang kita punya wayang sakti. Kita ada Tok Dalang, pelakon-pelakon jemputan nanti akan ada. Akan melibatkan juga artis budaya tadi, artis budaya akan terlibat. Dan untuk mereka akan cuba sampaikan hasrat saya pasal wayang wong tadi. Wayang wong ni sebenarnya daripada Johor, jadi orang yang membuat aksi ya, membuat aksi. Tetapi akan ada nanti, ada aksi ya, betul ya. Kita pinjam juga wayang wong, dia menyampaikan hajat walaupun tak wayang wong sebenar tak ada, tapi gerak dan movement gaya wayang wong kita akan tunjukkan juga. Okey. Jadi seterusnya tentang Gema Gangsa. Gema Gangsa ni ialah gamelan Melayu, kita panggil lah gamelan Melayu tradisional. Jadi lagu-lagunya nanti lagu gubahan, contemporary, lagu tradisi ya. Dia ada estetikanya tersendiri. Kalau dalam persembahan nanti gabungan pemuzik yang akan ada ialah kumpulan asuhan seni yang tadi para media dah lihat. Kumpulan ini telah diwujud sejak tahun 2009 lagi. Jadi kalau dulu mereka sekolah, bayangkan sekarang tahun 2021 yang ada tu dah kerja, dah apa, lama sungguh mereka dengan kita. Masih lagi dengan kami di bawah bimbingan jurulatih Encik Ed Suflan Encik Ed ya, Encik Ed tadi. Dia yang depan tadi tu. Encik Ed mana Encik Ed? Lambai sikit Encik Ed. Yang itu. Itu dia Cik Ed. Dialah yang bersungguh-sungguh memastikan kumpulan ini daripada dulu. Sehingga kumpulan ini juga pernah memenangi juara peringkat kebangsaan dalam permainan gamelan ni. Jadi saya rasa kita dapat hidangkan kumpulan yang sangat berbakat kepada dalam persembahan itu nanti. Jadi
Persembahan selama 2 jam itu ada 3 segmen utama, iaitu segmen tradisional atau istana, kreasi dan universal yang akan melibatkan juga artis jemputan. Jadi kita akan ada bersama tokoh kita, Puan Wan Salmah, ya Wan Salmah. Tetapi bukan Wan Salmah saja, kita akan bawa seorang lagi pakar rujuk permainan gamelan yang kita bawa daripada Terengganu juga, Encik Hamzah Abdul Hamid. Tapi hari ini dia tak dapat datang, tapi hari sebenar dia akan bermain main kromong ke Cik Aziz. Alat kromong, bayangkan dia akan bermain kromong dan dengan lagu dinyanyikan oleh Wan Salmah. Kemudian saya nak announce pada hari itu, kalau Nakyu telah menang Gegar Vaganza dengan pelbagai lagu dan aksinya, kita dah dapat confirmation daripada dia akan terlibat dalam program ini. Kita nak lihat bagaimana dia menyanyi dengan iringan gamelan dan orkestra tradisional nanti. Dan kita ada juga Amira Murshidah, ya, Amira Murshidah daripada kumpulan Asuhan Seni, juga legenda rock negara Ella akan menyanyi dengan iringan gamelan. Jadi cuba bayangkan macam mana dia nyanyi. Ella nyanyi dengan dengan gamelan. Jadi kita rasa satu cabaran untuk dia, kita cabar dia. Ella menyanyi dengan gamelan dan juga OTM lah. Okey. Jadi kita lihat apa akan jadi nanti. Jadi itulah antara penyanyi-penyanyi yang akan itulah. Jadi kita ada sisipan-sisipan lagi yang kita tak maklumkanlah penyanyi lain tu saya sedang dapatkan lagi mereka yang lain. Tapi ini confirm. Saya tengok nota apa marketing tulis kat saya je. Ya. Tadi seminta lalu je. Penutup je kata dia. Penutup pula. Okeylah. Dia kata, saya baca, dia dah tulis, saya baca sikitlah. Jadi marketing kata, jadi program kita ni satu saluran penyampaian maklumat lah kepada masyarakat mengenai muzik tradisional dan berapa pentingnya kita untuk memelihara dan memelihara warisan seni negara. Jadi saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada pihak media yang sanggup datang pada hari ini walaupun hujan lebat di luar, tetap memberi sokongan kepada kami. Kita beri tepukan kepada kumpulan media kita pada hari ini. Ya. Yang sentiasa memberi sokongan akan perkembangan kami, ya. Kita harap selepas ini juga tahun-tahun hadapan juga akan terus memberikan kerjasama. Jadi akhir kata, marilah kita sama menyokong kerajaan dan menggarap wawasan negara dalam memacu industri pelancongan dan kebudayaan sambil mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan untuk kemajuan seni persembahan negara. Ya, jadi dengan kata-kata itu, sebelum saya tamatkan, saya dipesan tadi nak beritahu supaya tiket dah boleh jual dah petang ni. Dah boleh booking dah. Mulai pukul 5 petang dah boleh booking. Booking tiket tu. Jadi dikuatiri nanti tiket tu habis ke apa semua kan, dengan barisan orang-orang hebat di sini kan, dan juga barisan yang belum kita tampilkan lagi. Dan saya rasa pasti pihak media ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan. Sebab tu saya bawakan Cik Mahathir sendiri. Biar dia jawab, saya tak kerti nak jawab soalannya tentang teknikal apa. Biar dia jawab macam mana nak orang berpusu-pusu nak tengok istana budaya, nak tengok kita punya wayang sakti ni kerana teknologi. Macam mana teknologi dia nak buat ni sebenarnya? Mungkin ada lebih lagi dia boleh tunjukkan. Ya, Tok Dalang ada, Zamzul dia ada, Cik Cam ni. Tanya dia sampai dia tak jawab kalau boleh. Cik Yazid ada di sini, ya. Cik Wan Salmah ada di sini. Kalau nak pengalaman dia nyanyian lagu-lagu, okey. Jadi saya pulangkan kepada pihak MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zaifri. Jadi majlis membuka ruang kepada rakan-rakan media kita sekiranya ingin mengemukakan soalan kepada panel kita yang berada di depan, sama ada dari segi aspek persembahan, pendalangan, multimedia ataupun konsep dan juga tokoh gamelan kita. Silakan pihak media. Okey, Mike. Hai, Assalamualaikum. Saya Wafa dari Getaran. Saya nak tanya dekat Tuan Mahathir berkenaan dengan teknologi dan juga virtual reality yang ada dekat dalam wayang sakti ni. Ia sangat-sangat menarik lah, sebab terutama untuk kalau macam dalam lingkungan umur seperti saya, ia sangat-sangat menarik. Jadi mungkin boleh cerita detail sikit proses, cabaran dan juga berapakah lama masa dia ambil tu untuk melengkapkan gabungan ni. Terima kasih.
Okay, terima kasih untuk soalan. Saya pun dah harap memang ada soalan tu. Walaupun. Okey, untuk cerita mengenai proses sebenarnya dia agak singkat jugalah dan kita ada sesi bersama pengarah dan juga sahabat-sahabat lain dalam produksi ini. Jadinya kita ada buat bengkel, jadinya kita telah finalize. Kita katakan ada dua teknologi yang kita cuba bawakan. Yang pertama adalah virtual reality dan juga motion capture. So untuk virtual reality mungkin kita tak tunjuk lagi hari ini. Dan motion capture pun kita akan tambah daripada masa ke masa. Dan idea dia adalah untuk memberi nafas baru dan juga sebenarnya dia complement persembahan. Teknologi itu tak seharusnya ke hadapan, but add value kepada persembahan tradisional tu. Jadi untuk menjawab soalan tu ada dua teknologi, motion capture dan juga virtual reality. Terima kasih. Kesukaran dia. Kesukaran dia itulah sebenarnya kita bekerja dengan waktu lah dan juga macam mana challenge dia yang paling besar lah macam mana kita nak bersama dengan dalang untuk buat untuk combine persembahan tu. Dan juga sebab dia satu persembahan yang interaktif, jadi persembahan interaktif tu memerlukan pergerakan dan juga gabungan daripada permainan wayang kulit itu sendiri. Jadinya kita akan lihatlah dalam masa pada tarikh persembahan nanti. Jadinya dari masa ni challenge kita adalah macam mana kita nak gabungkan teknologi dan bergerak bersama tu dalang dalam persembahan tu dan menggabungkan elemen interaktif. Kita lebih kurang dalam 2-3 minggu ataupun sebenarnya dari 2 minggu lepas lah kita mula dari sehingga hari ini dan kita ada lagi beberapa hari yang akan datang ni. So hopefully dia akan lebih sempurna, lebih kita kata persembahan tu dapat ada roh dia. Begitulah. Terima kasih. Okey, Mike. Okay, Assalamualaikum. Saya pada Swat TV dan senitv.com. Ada 3 soalan saya nak tanya. Senang sekali jalan. Pertama daripada teknikal dari segi animasi. Bagaimana untuk melihat animasi itu kesinambungan antara fizikal wayang kulit itu dia nampak tak berbeza because bila kita lihat tadi dari segi mata kasar kita lihat dia ada nampak macam satu animasi kartun, satu lagi fizikal. So dia tak nampak tarikan yang menarik kat situ. Bagaimana pihak komunikasi multimedia untuk mendapatkan ini supaya synchronize antara kesinambungan story itu dia tidak nampak wujudnya kartun, wujudnya fizikal kat situ. Itu satu. Lagi satu dari segi dalang. Dari dalang kebanyakan kita lihat satu orang dalang ini dia akan memainkan suara yang berbeza-beza. Ini satu saya tak mungkin saya tak mengkaji sangat tapi mungkin pembaharuan apabila perempuan yang suara perempuan dan bila gegasi orang lain juga. So dia banyak elemen-elemen yang watak di belakang tabir itu lebih daripada satu. Selalunya kalau wayang kulit ni seorang lah, dia lah raksasa, dia lah akan menjadi wanita, dia akan, itu satu agak menarik juga yang asal pembaruan. Yang ketiga soalannya, bagaimana apabila kita masih lagi terikat dengan SOP? Jumlah penonton yang datang dan juga bagaimana untuk menjadikan sekarang ni dasar kebudayaan baru dilancarkan oleh Perdana Menteri. Bagaimana Istana Budaya sendiri melihat dasar kebudayaan itu untuk membantu pendigitalan ke arah merentasi negara. Maksudnya bukan sekadar di sini boleh lihat sebab ruang buka untuk luar negara suka nak datang tapi mungkin dia orang boleh lihat melalui pendigitalan macam mana pihak Istana Budaya untuk melangkah ke negara luar untuk mungkin mewujudkan VOD ke untuk orang lihat. Sekarang konsep melihat seni dan budaya kena bayar, cannot free. Terima kasih. Saya ingat tentang soalan kita bagi soalan dijawab. Kita minta Cik Kem jawab bagi soalan yang kedua tadi. Soalan kedua tadi tentang watak, tentang banyak watak satu dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Azmi. Seperti mana yang Timbalan Ketua Pengarah berkata, pada asalnya dia nak berhasrat untuk 4 wayang dalam satu persembahan ya. Tapi saya cuba realisasikan. So cabaran dia adalah
Kita sekarang berhadapan dengan virtual generation. Virtual generation yang tidak terikat sangat kepada tradisional. Jadi apabila generasi hari ini tidak terikat dengan tradisional, vision yang pertama yang saya jual kepada Istana Guna Budaya apabila mereka memanggil saya adalah, saya kata kita buat cerita baru dan kita buat wayang baru. Wayang yang lebih dekat dengan generasi pada hari ini. Jadi itulah yang datang pada hari ini. Kita semua boleh tengok kepada multimedia approach dalam production ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gabungan pelbagai bentuk wayang dalam persembahan ini, kalau anda perasan. Yang ketiga adalah permainan dalang tidak dimonopoli oleh seorang dalang. Kalau secara tradisionalnya, wayang kulit didominasi secara hybrid oleh dalang. Dalang yang menguasai, dalang yang mengarah persembahan dan muziknya sekali. Tetapi untuk persembahan ini, Istana Budaya melantik pengarah untuk mengarah persembahan. Jadi dalang-dalang itu dipandu oleh seorang pengarah. Jadi apabila cabaran itu datang, ada beberapa cabaran yang lebih besar di mana saya harus memberi panduan kepada dalang, declare tradisional dan juga panduan kepada pengarah multimedia, declare multimedia. Dan panduan untuk pelakon, untuk wayang orang, untuk bahagian motion capture itu. Jadi ada beberapa elemen yang tergabung di clear multimedia itu. Jadi kalau pada hari persembahan nanti, dia tidak akan ada berdiri macam ini clear. Clear tradisional ini akan terlindung di bawah. Yang kita nampak adalah di clear multimedia itu nanti di bahagian atas. Jadi macam tengok wayang lah. Tengok wayang tapi permainan wayang tradisional. Gabungan dalam cerita ini ada 5 pelakon. Dalang kita, Dalang Suhaimi akan memegang 4 watak. Sebagai narrator, dalangnya sendiri, sebagai sakti kencana, watak hero, sebagai pengasuh tua dan muda dan juga sebagai raja besar. Zamzuriah akan memegang watak Ratna Dewi sebagai heroin cerita ini. Ifis Alauddin akan memegang watak Kera Belira Indra sebagai lebih kurang macam watak Hanuman lah. Dan Kamarubaisah sebagai watak Jin Hitam Sanduja. Jadi ada 5 vokal dalam permainan wayang kali ini. Ia agak mencabar kerana semuanya harus disinkroniskan dalam satu persembahan. Jadi saya bayangkan masa persembahan nanti kita menonton sebuah wayang kulit di panggung. Sebuah wayang lah. Saya tak nampak ini adalah sebuah wayang kulit juga. That's why dalam media itu saya sebut ini wayang berkonsepkan spektra kerana berbagai elemen muncul di dalam satu skrin. Jadi kita bina semua image, semua teknologi, gabungan teknologi dan tradisional dalam kerangka permainan wayang kulit Kelantan. Untuk makluman semua, cerita ini bukan cerita wayang kulit. Ini adalah cerita baharu yang saya adaptasi daripada cerita rakyat, cerita tradisional juga. Dan kita sesuaikan dengan permainan wayang kulit Kelantan. Jadi ini banyak benda baharu sebenarnya. Kalau Cik Zaifri kata ini adalah cabaran dan ini adalah pertama kali, saya anggap ini memang pertama kali lah. Sebab kita cuba dekatkan dengan cara permainan ini lebih dekat dengan cara penontonan hari ini. Itu tujuan dan hasrat kita lah. Terima kasih. Jadi itu tentang pelbagai watak dia bawa ya. Tentang soalan yang pertama tadi tentang macam mana multimedia. Oh, bagaimana pendigitalan tu? Okey. Dia gini, ya, baru ni telah dilancarkan dasar kebudayaan negara. Bagaimana kita menggunakan seni-seni yang boleh diterima pakai dan bagaimana kita pelihara, kita kehadapankan. Jadi ini antara langkah yang kita cuba menyokong, ya. Bagaimana kita memilih wayang kulit, bagaimana kita wayang kulit ini kita ketengahkan. Ini salah satu. Tapi kita tidak lupa kepada akar umbinya. Walaupun kita terapkan teknologi di dalamnya,
dan bagaimana kita berikan satu interpretasi baru dengan menggunakan orkestra tradisional di belakangnya yang memang tak pernah dibuat langsung, menyokong dasar kebudayaan negara supaya bukan setakat generasi lama yang berlima, tetapi kalau boleh pelbagai lapisan masyarakat yang bercirikan keluarga Malaysia dapat appreciate apa yang telah Istana Budaya usahakan. Jadi sebagai sebuah panggung negara di peringkat negara, jadi ini yang kita cuba usahakan supaya dengan kapasiti yang kita ada supaya dapat membuka mata halayak di luar, mereka yang belum pernah tahu tetapi mereka ingin nak tahu. Kita suntik semangat-semangat ini semua supaya inilah kesenian yang kita pelihara dan kita terus majukan melalui teknologi, melalui sokongan daripada skrip yang baik, pelakon yang baik dan peserta yang baik. Jadi itu yang kita cuba setakat ini. Tetapi nantikan tahun hadapan, pelbagai usaha kita sedang akan usahakan dah dalam perancangan dalam memastikan dasar kebudayaan negara ini kita terus sokong. Dan itu menjadi tanggungjawab kami. Ya, jadi tentang pendigitalan tadi, kita dalam usaha-usaha pendigitalan, ya, dan kita juga telah mendapat beberapa permintaan untuk daripada syarikat luar untuk mendapatkan hak bagi penyiaran. Mereka nak mendapatkan sebagai mereka diberi lisen untuk menyiarkan rakaman tentang production yang telah disiarkan di Istana. Jadi pihak luar pun dah datang pada kita untuk meminta supaya kita dapat digitalisekan supaya dapat seluruh masyarakat di dunia ini dapat melihat kerja-kerja yang dihasilkan di Istana Budaya. Ini semua kita dalam perbincangan lagi. Jadi tidak mudah untuk diuruskan, tapi kita ada yang pakar. TKP operasi saya, Cik Azlan sana, dia sangat pakar dalam bidang ini. Jadi dia akan pastikan usaha-usaha pendigitalan ini dapat terus dilaksanakan dan dapat karya-karya dapat dimanfaatkan bukan saja di sini tetapi di masyarakat Malaysia juga masyarakat dunia nanti. Kita tunggu hasilnya nantilah yang itu. Ada lagi soalan saya tak jawab? Oh, kapasiti. Sebenarnya kapasiti kita ialah 737 masih sama. Jadi kita masih lagi mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis MKN. Jadi maksudnya duduk selang satu kerusi. Itu yang kita dapat 737. Jadi sebab itu kita cuba buat dalam 2 malam. Jadi memberi seberapa ramai untuk datang. 2 malam kalau 700 lebih, mungkin kalau 2 malam dalam 1,500 lebih macam itulah. Kita dapat hasil, penonton dapat datang untuk ini. Jadi kalau mereka betul-betul kepada mereka di luar yang berminat untuk menyaksikan satu yang istimewa, lain dari yang lain, datanglah ke Istana Budaya. Tiketlah dimula dibuka untuk booking pada petang ini. Dikuatiri kalau mereka lambat, kalau tiket habis, mereka tak dapat saksikan karya yang hebat, artis yang hebat, tokoh yang hebat yang kita bawa, gitu semua sekali. Okey. Serius? Tak, 700 itu untuk satu hari. Tak, untuk termasuk artis dan juga orkestra punya. Tak, bukan. Untuk penonton saja. Untuk penonton 700 lebih, 737. Jadi kalau kita campur dah lain dah ramai dengan orkestranya dengan memang ramailah di belakang pentas. Mungkin dalam itu tak ada 2 hari itu tak ada Istana Budaya tak ada untuk mengucapkan bagi mereka yang tak dapat datang boleh tengok live streaming secara bayaran. Kenapa tu? Live streaming cara bayaran. Oh tu. Untuk yang ini kita tak nak buat lagi lah. Kita tak nak buat lagi. Nantikan saya kata tadi. Untuk ni kita belum. Untuk tahun ini belum lagi. Jadi bila kita dah bersedia nanti, ambil engkau. Contohlah kan ya. Gelak ni kawan kita. Ada soalan untuk ditanyakan? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Untuk pengetahuan semualah. Okey. Cik Azmi ni sebenarnya bekas artis kan. Jadi soalan dia lebih digit dan lebih detail lah.
Jangan mau Cik Azmi. Saya tahu dia artis dulu, hebat dia ni. Dia lebih awak kata boleh teknikal lah kan. Itu jadi heran tu bila tanya benda-benda yang teknikal yang apa semua ni, heran juga. Dulu dia artis tari yang hebat. Jadi saya sebenarnya soalan dia lebih kurang macam dia, tapi saya nak ringkaskan sikit lah. Ringkas. Saya dinasihatkan supaya jangan tanya soalan yang susah-susah. Okey, yang senang je lah. Sebab kadang-kadang soalannya susah, jawabnya senang. Dan sebaliknya. Ada 3 soalan lah. Yang pertama, dikatakan tadi dua persembahan ni persembahan yang terakhir untuk tahun ini ya. Mengapa Disember tu tak ada acara? Mengapa Disember tak ada? Sebab kita tutup akaun. Tutup akaun. 20 November kita dah dapat surat daripada Kementerian Kewangan apa semua, 30 hari bulan ialah tarikh tutup akaun. Jadi tidak ada lagi benda perkara yang boleh melibatkan pembayaran atau LO atau apa saja, tak boleh dah. Sebab tu kita mesti habiskan by 30. Kita terikat dengan tata cara kerajaan lah. Okey, saya tutup soalan tu lah. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Saya dah hampir terlupa dah soalan saya sebenarnya. Lupa. Kalau kerajaan tukar pada 31 Disember, kita buat bulan Disember tu. Tentang yang wayang sakti ni ya. Wayang sakti. Adakah ceritanya tu yang memaparkan kesaktian tu ataupun memunculkan raksasa tu keluar yang saktinya tu? Nak tahu sakti tak sakti? Teknikal juga ni nampaknya. Kalau tanya saya, datang pada hari sebenar baru tahu betapa kesaktian yang kita pancar dan tayangkan. Mana kita simpan tanya dulu pengarah lah. Tanya pengarah dia, kok dia nak jawab. Terima kasih. Saya kenal lah Tuan Raja. Saya Raja Yusof dari panggung kita. Page dalam Facebook je. Sakti itu adalah nama watak. Ia kisah tentang wayang tu adalah wayang lah. Sakti itu daripada nama watak Sakti Kencana. Tapi kesaktian persembahan ini, spektakularnya adalah elemen teknologinya lah. Elemen teknologi dan pembaharuan dalam permainan wayang itu sendiri. Sejak bila dapat idea untuk buat? Sejak dipanggil oleh Istana Budaya. Ataupun semasa PKP ni dapat idea? Dia begini abang. Saya agak mesra dengan permainan tradisional. Bukan saya main, maknanya saya dah bermain dengan tradisional daripada biasa dengar lah, biasa dengar, biasa tengok selalu. Saya kata apa pendekatan yang boleh kita bawa supaya benda ni memberi suntikan. Wayang kulit dia berada dalam lingkungan yang agak eksklusif oleh masyarakat yang memilikinya. Jadi ia tidak pergi pada masyarakat bandar yang mungkin yang dekat dengan dia sahaja. Saya cuba mencari satu pendekatan dan alhamdulillah pihak Istana Budaya pula menjemput saya untuk sama-sama berbincang mencari idea ini. Jadi saya rasa bahawa dunia virtual yang hari ini adalah mengizinkan kita untuk meneroka idea baru dalam persembahan wayang kulit ini. Sebab semuanya berlaku di skrin. Secara tradisinya wayang gambar itu bermula daripada wayang kulit juga. Jadi itu saya rasa kalau dalam persembahan nanti kita akan melihat satu jeni pengembaraan permainan wayang dalam cerita ini sebenarnya. Itu vision pengarahan lah. Maknanya daripada tradisional menuju kepada animation, pergi pada motion capture, pergi pada VR, virtual reality. So akan ada perjalanan itulah dalam permainan. Bukan hanya watak raksasa saja, maknanya watak wira pun akan keluar lah. Ada watak lain juga yang dimunculkan di pentas yang akan maknanya persembahannya agak sibuk lah. Agak sibuk lah persembahannya. Persembahannya akan ada macam-macam. Saya nak kata sibuk pun akan ada satu aturan yang kemas supaya tidak mengganggu skrin di atas. So akan ada aspek teknikal yang kita ambil. Sebab itulah Cik Azmi tadi sebut pasal SOP semua kan. Ya. Biasalah kita dah hidup bersama dengan virus kan. Buat macam mana kan? Tadi dan juga nanti yang kesaktian tu kita tanya satu lagi sakti, bagaimana kesaktian lagu tu, lagu wayang kulit yang biasa tu disaktikan dengan orkestra. Gitu Cik Aziz. Cik Aziz, beritahu sikit Cik Aziz. Sakti orkestra, bukan nama saja, Sakti orkestra. Susah nak buat ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zafri. Saktinya
akan keluarlah masa pada hari persembahan nanti. Hari ni tak keluar lagi. Hari ni acah-acah je, tak keluar ya? Okey, sebenarnya kita mengambil elemen pada wayang kulit tu. Lagu-lagu tetap lagu-lagu wayang kulit yang akan ada, tapi kita persembahkan dalam bentuk orkestra bersama dengan ensemble wayang kulit tu nanti. Okay. Tapi kita akan ambil rohnya nanti tetap tradisional. Pada bila kita dah jenisnya nanti, kita akan masukkan unsur-unsur orkestra tu di dalam ensemble wayang kulit tu sendirilah. So untuk memberi nafas baru, dan seperti kata Cik Kem tadi ialah kita nak mengajak juga orang-orang muda untuk menikmati persembahan wayang kulit yang dipersembahkan secara barulah. Dan juga satu lagi yang saktinya, saya nak buka skrin tu, layar tu kita naikkan terus supaya ada satu segmen nanti penonton dapat melihat, oh rupanya ada perdalangan di situ, ada juga yang si Mahdi buat ni, supaya dia nampak bahawa tadi dia kata nampak macam sibuk kan, memang betul sibuk. Nanti pentas tu penonton akan nampak, ya macam mana? Skrin panggung. Sebesar panggung. Sebesar alam tu. Sebesar alam yang ada kat pentas tu. Jadi kita naikkan dia terus supaya orang nampak ada perdalangan wanita, ada tok dalang kita di situ, dan kita ada orkestra yang bermain, kita ada pemuzik yang bermain, kita ada geng yang ni, multimedia yang ini, ya. Yang Mahdi usahakan ni. Jadi kita nak tunjuk bahawa yang mereka tengok tadi cuma skrin kan, gambar yang keluar. Tetapi sebenarnya apa yang kita buat ini dia. Nah, ambil kau. Skrin pun buka. Jadi itulah saya rasa satu sakti yang kita tunjukkan. Boleh Tok Dalang? Sorry? Berapa lagu Cik Aziz? Lebih pada 10, ada 15 lah. Lebih kurang dalam 15. Ella. Oh, Ella. Oh, nak tahu berapa lagu? Yang wajib. Tak boleh cerita lah. Berapa lagu. Nanti cakap dia nyanyi berapa lagu, orang tak beli tiket nanti. Tapi lagu-lagu popular dia. Lagu popular dia. Lagu popular dia akan nyanyi. Dia dah kata apa dia? Dari apa cerita? Oh, yang ini Gema Gangsa. Tadi cerita yang Ella tu dalam ni. Gema Gangsa. Melompat. Dah melompat dah tadi kan. Sebab tanya pasal Ella nyanyi kan. Ingat kalau Ella nyanyi dalam wayang sakti dak. Jadi takut terkejut. Watak tu rock, suara nyanyi rock, terkejut semua orang. Macam mana tu ya? Ini apa tu? Wan Salma ni. Ni Wan Salma, kita minta dia cakap sikit deh. Sikit pasal bagi tu. Dan juga sikit pengalaman dia kan. Orang nak tahu macam mana apa yang dia dah buat selama ni sampai dia kekal hari ni sampai dalam bidang ni. Cik silakan Cik Wan Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah pada IB kerana jemput. Izinkan saya bahasakan diri saya sebagai mami ya. Saya lebih mesra dan dah biasa dengan gitu. Terima kasih pada pihak IB kerana telah menjemput Mami untuk sama-sama menjayakan Gema Gangsa pada tahun ini. Untuk show yang akan diadakan pada 27-28 nanti, Mami diminta untuk menyanyikan cuma satu lagu, iaitu lagu Nongga. Dan untuk makluman semua, dalam gamelan ini hanya ada 4 buah lagu yang boleh dinyanyikan. Mami mula menyertai gamelan ini sejak 1970. Waktu itu gamelan telah dihidupkan kembali selepas lebih kurang 25 tahun tidak ada persembahan dan ia mengalami zaman kegelapan dengan kemangkatan Sultan Sulaiman dan juga dengan kemasukan Jepunlah ke tanah Melayu. Selepas akhir 60-an tu barulah gamelan dihidupkan kembali.
Dan show yang pertama untuk tontonan umum, gamelan ini dipersembahkan hanya di istana sebenarnya. Tapi kali pertama dipertontonkan kepada umum ialah semasa Tamasya Seni Melayu Anjuran UM. Dan itu juga mendapat kebenaran daripada Allahyarhamah Tengku Ampuan Mariam sendiri. Dan Mami peringkat awalnya memang menyanyilah. Dan Mami juga pada waktu itu juga merupakan seorang penari gamelan. Ya, Mami sejak akhir-akhir ini apabila Mami tak mampu lagi untuk mengajar secara fizikali, tapi Mami masih boleh bantu kalau untuk memberi khidmat nasihat setiap pergerakan gerak tari gamelan itu. Dan Mami juga banyak membantu student-student dari IPTA, IPTS yang membuat assignment atau kerja khusus tentang gamelan dan juga ulit mayang. Itu saja sumbangan Mami kepada generasi barulah untuk membantukan mereka mendapat kejayaan dalam kerja khusus mereka. Terima kasih. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, dan sekiranya rakan-rakan media kalau ada lagi soalan yang untuk ditanyakan, boleh bertanya secara personal selepas saja majlis ini berlangsung di lokasi ini. Dan meneruskan acara untuk sesi fotografi di mana panel boleh duduk di kerusi, dan kita persilakan kepada penari kita, kepada pemuzik kita untuk memenuhkan ruang di bahagian kerusi, termasuk watak-watak raksasa kita. Silakan. Okey, dan mungkin kita boleh adjust sikit banting untuk nampakkan visualnya. Ya. Okey, jemput masuk dulu, nanti kita akan adjustkan. Grape TV.